cemala. Okey, sebenarnya Nana seorang yang penakut sangat-sangat. Tapi jangan ada orang yang bercerita tentang sesuatu yang seram tu lah. Contohnya macam tempat ni ada kejadian berlaku ke, berhantu ke apa. So Nana akan jadi takut lah kat situ. Tapi kalau tak ada orang bercerita, so tak ada masalah untuk Nana pergi toilet seorang-seorang ke, pergi jalan kat jalan yang gelap-gelap tu ke, tak ada masalah. Tapi jangan start orang bercerita. So akan jadi lebih penakut. Yelah, kita macam Nana cakap tadi, kita memang benda tu memang wujud, memang ada kan. So mungkin bila kita dah imagine benda tu, automatically kita akan rasa benda tu ada. Kalau kita buat tak tahu je kan, buat tak tahu je, mungkin kita tak rasa yang benda tu ada. Tapi yelah, mungkin dia macam kacau-kacau lah, macam yelah tempat dia, laluan dia kan. Sebab Nana dah duduk rumah Nana tu dah almost berpuluh tahun kat situ kan. So mungkin dia kacau-kacau gitu, kacau manja je lah kan, benda-benda gitu. Kalau Nana, kita tak boleh lah tak percaya langsung kan, sebab memang wujud benda-benda tu semua kan. Cuma kalau Nana suka apa tu kata orang tu, tak fikir sangat benda tu. Sebab yelah, benda-benda tu pun sebenarnya dia tak nak jumpa kita sebenarnya kan. Bila kita imagine benda tu lah yang akan muncul depan kita. Kalau ikutkan sebenarnya dia pun tak nak muncul kat depan kita. So Nana selalu pegang Ustaz Nana cakap, so dia pun tak nak jumpa kita. So kita tak payahlah nak minta jumpa dia kan. So kalau boleh tak nak jumpa lah. So kawan-kawan selalunya memang akan prank Nana lah. Sebab Nana memang seorang yang super duper penakut. Pernah sekali kena prank teruk juga lah. Teruk gila lah kena prank kan. Sampai tahap macam tu sekali diorang prank, menyamar apa, macam Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Siap keluar TV lah kena prank tu. Yang ada pocong mengacau Nana tu, ada 3 ekor mengacau masa tu. Memang waktu tu tak tahu macam mana dapat kekuatan, tak adalah pengsan ke apa. Boleh lawan lagi pocong tu, walaupun macam takut gila kan. So kawan-kawan Nana pun memang tahu Nana penakut. So dia prank Nana sampai ke tahap itulah. Kalau bukan prank apa yang Nana akan buat of course lah, macam ayat kursi lah Nana letak dekat tepi katil Nana lah. Start daripada Nana bawa anak patung tu, Nana okey, cerita pasal anak patung. Sebenarnya korang selalu dengar pasal cerita kisah hantu anak patung ni kan dalam TV kan. Sebenarnya Nana pun ada experience cerita hantu anak patung ni. Dan biasalah kita budak-budak masa tu Nana umur 10 tahun memang suka sangat
patung kan. Jadi kan ada balai raya dekat sebelah rumah Nana tu. Masa tu Nana main kat situ lah. Sebenarnya mak dah warning lah, jangan main dekat situ balai raya tu, sebab yelah kita tak tahu apa-apa yang ada dekat dalam balai raya tu kan. Tapi sebab budak-budak yang degil kan, so nak main jugalah. So pergi je lah. Sebab Nana masa kecil ni Nana macam tak ramai kawan sangat. So kalau main-main pun akan main dekat area rumah je. So seorang-seorang pun jadi. So tu yang tak ada kerja tu, yang pergi masuk balai raya tu. Lah, siannya awak. Siapa tinggalkan awak? Tak apa. Nanti balik kita bersihkan awak lagi. Carilah apa-apa yang patut cari. Rupanya ternampak lah ada satu anak patung ni. Anak patung ni macam cantik lagi. So Nana ambil. Nana bawa balik. So bila sampai rumah, Nana bersihkan dia. Lepas tu bila dah bersihkan dia tu, Nana letak dekat tepi katil Nana lah. Kan dah cantik. Kesian awak tadi kotor-kotor. Sekarang kita kawan awak tau. Jom tidur. Tepi katil Nana. And then Nana macam ada terdengar, bila malam je Nana terdengar macam bunyi suara rintihan tau. Suara rintihan, so merintih. So Nana carilah apa benda yang merintih tu kan. Lepas tu Nana pun tidur. So bila tidur tu, start daripada Nana bawa anak patung tu, Nana so dalam mimpi tu memang Nana ada termimpikan anak patung ni. Dia sebenarnya yang merintih tu adalah dia. Masa tu dia cerita dia tak ada kawan. So dia nak kawan dengan Nana, tapi mak dia tak bagi. So mak dia tak bagi sebab dia kata macam Nana ni jahat. So start daripada tu, bila besoknya Nana bangun, Nana tengok patung tu mana patung ni? Ni dong patung ni. dah tak ada. Bila patung tu dah tak ada, yang dekat bantal Nana tu ada macam apa tu, rambut gugur, tapi bukan rambut Nana, rambut perang, rambut patung tu lah. So bila cari
tak ada patung tu. Rupanya patung itu kat sebelah siang tu kan. Pergi buang balik. Saya benci awak. Rupanya patung itu... Nana, jom makan meh. Ya, Mak. Ni, kamu ni. Mana kamu dapat anak patung tu? Anak patung mana? Tu? Mana entah kamu kutip bawa balik entah agaknya. Buangkannya. Tak sukalah mak tengok dia. Mana kamu jumpa? Dapat mana? Mana-mana je anak patung tu kau kutip. Mak tak sukalah kau bawa balik benda-benda macam ni. Dah lah botak, buruk pula tu. Rupanya patung tu ada kat situ. So Nana terkejut lah. Patung tu dah dia rambut dia dah tak ada, and then mata dia terbeliak macam tu. So macam, alamak, dah seram dah kat situ kan. So Mak Nana tanyalah, kat mana kau ambil patung ni? Kat sebelah siang tu kan. Pergi buang balik. So Nana pun buang patung tu. Saya benci awak. Tapi start daripada situ Nana mula dah demam. Lepas tu Nana jadi Nana ada muntah-muntah juga. And then Nana jadi lebih pendiam. So Nana tak nak pergi sekolah. Tak tahu kenapa, apa benda tak yang entah, macam jiwa tu tak tenang tau. Macam setiap hari Nana akan mimpi benda yang sama. So mak ayah Nana bawa Nana pergi berubat lah, sebab dah everyday macam tu kan. Tapi mak ayah Nana tak bagi tahulah sebab apa dia bawa pergi berubat tu kan. Sebab mungkin dia takut Nana macam lagi takut ke apa kan. So dekat Sendayan tu pun ada cerita-cerita, banyak cerita juga. Salah satunya adalah cerita pasal sepupu Nana sendiri yang Nana pun experience, tengok depan mata. Masa tu sepupu Nana ni dia baru lepas accident. So bila dia lepas accident, kebetulan dia nak pergi berurut lah, sebab kan dah accident kan. So dia nak pergi berurut. Dan waktu itu adalah ketika waktu maghrib. Dia naik motor dengan adik dia. So bila dia jalan dekat satu gaung tu, dia terlanggar macam lopak air yang agak dalam juga. So terlanggar lopak air tu. Bila terlanggar lopak air tu, dia rasa macam lopak tu panjang gila, macam dalam gila, padahal sikit je. Tapi dia rasa macam tu. Ni dia yang cerita lah kan. Dia rasa macam tu, dia rasa panjang sangat. So start daripada situ, bila dia sampai je rumah orang yang nak urut badan dia tu, dia pengsan. Bila dia pengsan, start daripada tu lah dia mula meracau. Dia meracau lah, macam dalam badan dia sendiri tu macam ada, macam Nana tengok cerita orang putih lah. Macam cerita Mak Saleh yang cerita Hollywood yang cerita hantu seram tu kan. Memang exactly terjadi depan mata Nana sendiri. Dia meracau, ada 7 ekor dalam badan dia. So kadang-kadang dia jadi nenek. So nenek ni dia bila dia jadi nenek ni dia marah lah. Dia marah
kenapa langgar lopak tu, sebab lopak tu tempat cucu-cucu dia main. So bila dah jadi nenek tu, kadang-kadang jadi lain pula. Diorang pun ada hantar pergi berubat lah kan. Mak bapak dia hantar pergi berubat. Bila hantar pergi berubat tu, makin banyak tempat dia pergi, makin dia kena kacau lagi teruk lah. Sampai kan benda tu akan follow je family diorang ni pergi berubat dekat mana-mana lah. Dan pernah sekali dia tunggu dekat atas kereta dia, tunggu kat atas kereta dia, so diorang tak boleh balik lah, sebab yang kiranya yang pengamal perubatan ni cakap jangan balik dulu lah, sebab dia ada bertenggek dekat atas kereta sepupu Nana ni. So diorang kena tidur kat rumah tu sampai esok baru boleh balik, sebab memang dah banyak sangat berubat tapi tak berjaya, sebab yelah terlalu, macam kata orang tu 7 ekor kan dalam badan dia. So Nana sendiri tengoklah macam mana dia meracau. Setiap kali azan je dia akan menjerit, histeria, meracau. Dan dia memang banyak kali hilang. Cari-cari tak jumpa. Rupanya kadang-kadang dia duduk atas almari. Atas almari memang betul-betul macam cerita Hollywood kan. Duduk atas almari, pandang renung tajam dekat orang kat bawah tu. So bila dia start meracau tu, Nana memang lari lah. Tapi kita tengok lah, kita duduk jauh sikit lah, sebab bila dia dah meracau tu, kekuatan dia memang dia kuat lah kan. Dan bila dia hilang ke apa ke, pernah sekali tu dia hilang, satu kampung cari dia. Rupanya dia ada dekat bawah pokok. Pokok tu memang pokok yang agak berantu jugalah dekat kampung akak tu kan. So dia dalam keadaan lemah. Bila orang nak angkat dia, tak boleh. Macam berat sangat. Macam ada 13, tak tahulah, macam ada 13 orang yang nak kena angkat dia, pun tak jadi juga. So macam benda tu terlalu berat. Mungkin banyak sangat kot yang ada kat dalam badan dia tu. Sampai sekarang lah, still ada juga benda tu. Dia tak hilang juga. Pasal handphone, macam ada satu hari tu handphone mak Nana hilang. So kita orang carilah, duk call. Mana handphone ni hilang ni, mesti bawah sofa ke apa ke kan. Dah cari-cari memang tak ada. Lepas tu tiba-tiba Kak Ipan Nana terima mesej kosong daripada nombor telefon mak Nana tu. So kita orang duk carilah, mungkin bawah sofa kot, tertekan, terduduk ke apa. So kita dah cari, memang tak ada. So bila keluar, kita cari kat luar, call, rupanya handphone tu mak Nana terbuang masa terbuang sampah dekat bawah pokok pisang. Masa tu memang handphone tu dah hilang. So imagine lah, dekat pokok pisang, siapa yang hantar mesej tu, mesej kosong tu kan, memang daripada nombor mak Nana. So macam dia kacau gitu-gitu lah, sikit-sikit dia kacau. Kadang-kadang dia main-main remote, tukar-tukar siaran. Kita tak tukar tapi dia tukar sendiri. Benda-benda gitu adalah. Itulah dia story-story Nana, daripada kisah sepupu Nana sendiri, dan kisah makcik kat kampung Nana, dan juga kisah anak patung. So benda-benda semua ialah pengalaman yang berharga juga, sebab banyak memberikan pengajaran pada Nana, di mana ialah bila kita nak keluar rumah ke atau nak pergi mana-mana, make sure kita baca ayat-ayat suci Al-Quran, dan lepas solat pun jangan lupa minta Allah lindung kita daripada perkara-perkara gangguan-gangguan yang tak diingini. Dan selain daripada itu, macam Nana sendiri amalkan ayat kursi dan juga surah Yasin ayat ke-9 untuk sebagai peninding diri kita, dan juga 3 kul. Yalah, pada mereka yang berani sangat tu, tak payahlah ambil barang-barang yang kita tak tahu barang tu apa kan. Jangan berani-berani sangat. Jangan berani-beranilah. So kita jangan, kata orang tu, jangan
yelah, jangan belagak pun ya juga kadang, aku tak takut lah apalah ni kan. Itu pun bahaya juga tu. So kita bersederhana saja. Kita yakin kuasa Allah. Kita yakin Allah akan lindung kita. Kalau kita buat dengan benda yang betul lah. Awak nak ikut saya balik kampus saya?